Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih Abang Osman selaku penggerak majlis, pengacara majlis, yang dimuliakan Yang Berusaha Pengarah LHDN Cawangan Muar, Encik Muhammad Azamari bin Ngah, juga yang dimuliakan Pengarah Persatuan Kebajikan Islam LHDN Muar, Encik Muhammad Syafi'i bin Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Ketua-Ketua unit, Pegawai kanan, Pegawai dan warga hasil Muar. Ya, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam pujian dan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, dikumpulkan kita dalam satu majlis yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Jadi alhamdulillah juga setinggi pujian dan kesyukuran kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala beri lagi kita pinjam usia, diberi lagi kita tempat sementara di dunia ini. Yang pasti dan pasti atas usia yang kita gunakan itu, Allah Subhanahu wa taala bila dibangkitkan kita nanti akan ditanya setiap masa yang kita gunakan. Dan alhamdulillah seketika ditumpangkan di dunia ini yang sementara, selama mana kita melayari kehidupan dunia dengan apa cara sekalipun, pasti dan pasti akan dipersoalkan dan akan ditanya. Dunia sementara, akhirat kekal selama-lama. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jadi kita nak ke tak nak, suka ke tak suka, apa kata kita? Saya nak meninggal, saya tetap meninggal. Saya tak nak meninggal, saya tetap meninggal. Apa lagi? Saya belum tua, tetap meninggal. Tak kira tua ke, muda ke, sehat ke, sakit ke, meninggalkan dunia ni tak ada siapa yang boleh sekat. Tak ada siapa yang boleh menentukan masa dan saatnya. Jadi bersyukur kita sementara kita dipinjamkan oleh Allah Ta'ala umur yang sangat pendek, kata Rasulullah, umur ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku tak panjang, hanya lebih kurang 60-70 tahun je. Tak panjang mana pun. Itulah umur yang diberi, 60 hingga 70 tahun. Jadi atas umur kita yang pendek inilah kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman. Umur pendek, amal sedikit. Umurnya pendek, amalnya sedikit sangat kita. Nak berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, umurnya panjang-panjang. Amal mereka subhanallah. Jadi hari ini kita diketemukan Ramadan, dapat bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadarnya. InsyaAllah nanti akan disebutkan umur sedikit, amal satu malam macam beramal 83 tahun 4 bulan lebih lagi.
Jadi untuk apa ni? Untuk umat akhir zaman yang berangan-angan sangat. Berangan apa? Berangan nak masuk syurga lah, tempat yang tiada kesudahan nanti. Sedangkan bekal yang terlalu sedikit, bekal kita ni untuk menghadap Allah Ta'ala. Kalau amal kebajikan kita tak cukup, sangat-sangat tak cukup. Lalu hari ni tuan-tuan, hari kita duduk dalam majlis seketika di Ramadan yang barakah ini, kita melayari kehidupan sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan amal kita ini penuh dengan keberkatan, amal yang penuh diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang dilipat gandakan. Ya subhanallah, hari ini tuan-tuan puan-puan sedang hari ini hadirat, kita datang ke majlis ini ialah kita tanda hari ini kita cinta kepada ilmu. Bila kita cinta ilmu, tanda kita cinta ulama. Cinta ulama tanda kita cinta Rasul. Cinta Rasul tanda kita cinta Allah. Kalau kita cinta Allah, insya-Allah kita dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis, siapakah golongan yang Allah Ta'ala sebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirindu syurga? Kita lihat ada tak kita dalam kumpulan yang dirindu oleh syurga? Disebut dalam hadis, al-jannatu mushtaqatan. Syurga itu sangat-sangat kangen banget, kangen banget, sangat rindu sangat. Pada siapa? Ila arba'atin nafar, pada 4 golongan. Inilah peluang untuk kita cari perkara ini dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin agak sukar, tapi mudah-mudahan diberi kekuatan. Amalan Ramadan kita bawa ke luar Ramadan, bukan amalan luar Ramadan bawa dalam Ramadan. Nanti kena lain tu dia punya bunyi itu. Jadi alhamdulillah, hari ini kita katakan kita berada di tempat yang Allah Ta'ala suka, dan mudah-mudahan kerana majlis ilmu ini, taman-taman syurga, mudah-mudahan syurga rindu kita. Ya, saya nak ambil peluang sebelum masuk pada hadis Ramadan, tapi amalan ini kita memang biasanya hidup di bulan Ramadan. Nabi sebutkan al-jannatu mushtaqatan ila arba'atin nafarin. Syurga sangat merindui bagi 4 golongan. Yang lain-lain mudah-mudahan dirindui. Apa dia yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atalil Quran. Yang pertama, syurga merindui orang yang terus-menerus dengan amal baca Al-Quran. Yang saya yakin biasanya Ramadan ini hari yang keempat, alhamdulillah. Mungkin dah ada yang 8 juzuk, dah ada yang 14 juzuk, 16 juzuk lah kalau satu hari 2 juzuk. Allah 30 juzuk sekejap kan. Jadi insya-Allah yang pertama tahlil Quran. Kita kan biasa amal suasana hidup kita tak kurang macam ni bahasa Melayu saya tak tahu apa benda. Sumpah-sumpah dia. Apa? Sumpah yang berubah warna tu. Dia bagi pokok hijau, dia warna hijau. Semua sumpah. Sesumpah. Tak tahulah bahasa lain, mungkin ada lain lah. Saya takut saya lah. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak macam saya lah. Ramadan kita sibuk macam sumpah-sumpah lah. Kerana Ramadan syahrul Quran, sibuk Ramadan Quran. Nanti Syawal hilang Quran. Ramadan sibuk Quran. Sebab itu bagusnya Ramadan ni 10, 1, 10, 2, 10, 3. Bukan gitulah. Kata bulan cuma 30 hari nak mendidik kita yang telah dididik luar Ramadan selama 11 bulan. Subhanallah. Jadi hari Quran yang diletakkan di tempat yang pertama, Al-Quran. Orang yang tahlil Al-Quran, yang sediakan diri dia sibuk dengan Al-Quran, syurga rindu dia. Tuan-tuan, hari ini kita dah ada tanda-tanda duduk dalam taman-taman syurga. Adakah duduk dalam taman tu dah dirindu ke? Belum lagi. Duduk depan rumah kekasih kita dah rindu? Belum tentu rindu, belum. Dah panggil masuk rumah baru rindunya. Terasa rindunya. Lepas rasa rindu tak? Duduk taman syurga belum lagi. Mudah-mudahan. Tapi insya-Allah yang pertama Nabi sebut tahlil Quran itu nak dapat biasa Ramadan ni lah, dah dekat. Kalau hadis ni patutnya disampaikan Syaban dulu. Jadi awal-awal Ramadan dah bersediakan cuti 1 hari, dah boleh 8 juzuk. Menari-nari lah Ramadan. Anak-anak hafiz menari tak sudah, goyang tak sudah. Allahu Akbar. Keluar air mata kita tengok kat mana. Tak ada rehat pun. Yang kedua, siapa yang syurga sangat merindui kita? Siapakah dalam golongan 4 golongan yang dirindui oleh syurga? Iaitu yang kedua, yang hafizul lisan. Orang yang dapat menjaga lidah dia. Biasalah saya nak kata, orang yang biasa baca Quran, lidah dia terjaga. Subhanallah. Takkan dengan baca Quran sebab mengumpat, kata. Ini cerita dalam Quran sedang baca Quran.
Berazam satu hari ini saya nak katakan 2 kali Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i boleh 2 kali. Kita ambil sebulan 2 kali pun okey jugalah. Orang yang terus-terus baca Quran, lidah dia terjaga. Yang kedua, insya-Allah tak sempat nak mengata, mengumpat, mencerca dan macam-macam. Yang tentu tuan-tuan puan-puan masa Isra Mi'raj diceramahkan di sini apa? Bila Nabi Isra daripada Masjidil Haram ke Baitul Muqaddis, Nabi diperlihatkan kan 1 ekor sapi, 1 ekor lembu lah. Dalam kitab itu sapi keluar daripada celah lubang yang kecil. Kemudian dia nak masuk semula, tanduklah lubang tu, dia tak boleh masuk. Macam kita lah dah dilahirkan, nak masuk semula perut ibu tak boleh. Lembu tu siapa tu? Itulah orang yang mengata sana sini, mengata sini, mengumpat sana, menyesal tu. Dah dikata rupanya bukannya dikata, tak betul. Nak minta maaf dah susah, nak dimaafkan lagi susah. Jadi nak balik lubang semula dah tak boleh. Maka tuan-tuan tak ada lain, ini kena berpeganglah kita kepada hadis ini. Yang kedua, orang yang hafizil lisan, orang yang jaga lidah. Ramadan insya-Allah belajar. Saya lah. Bila kita banyak baca Quran, itu pertama tadi talil Quran. Apa dia yang ketiga? Yang syurga rindu. Wa mut'imil ji'an. Ji' daripada ju', apa dia ju'? Lapar. Yang ketiga, syurga sangat merindu bagi orang yang suka beri makan orang lapar. Nak bagi makan orang lapar bila? Hari raya. Watangnya semua melentut semua, kenyang-kenyang hari raya. Hari raya semua kenyang, tuan pengarah. Kenyang semua, nak bagi makan Ramadan ni lah, nak bagi makan orang lapar. Di sini tak disebut ke orang kaya ke orang miskin. Ustaz saya syarahkan di sini suka beri makan orang, tak dikata lapar tau. Tapi ju' itu memang lapar lah kiranya. Tak dikira siapa. Belanja kawan, kawan belanja kawan, kawan belanja. Jadi bila nak belanja orang ni kan? Ramadan lah nak jumpa ni Ramadan. Sebab apa? Dalam rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang dipinjamkan, dia tumpang lalu je. Rupa rezeki yang daripada kita dalam makanan sedap kita berbuka puasa setiap hari itu, ada hak orang rupa kat situ. Lagi-lagi nanti terbuang. InsyaAllah kita jumpa kalau sempat lah. Mas Man, kalau sempat kita jumpa ni hadis ni insyaAllah. Jadi beri makan, kata yang ketiga, suka beri makan orang lapar. Tak boleh jumpa Syakban orang lapar. Syakban lagi orang sentiasa kenyang. Lepas maghrib kenduri, lepas isyak kenduri, lepas asar kenduri, lepas zuhur kenduri. Tak ada orang lapar nak belanja. Mereka belanja makan, dah kenyang. Syakban penuh dah penuh. Rajab sama juga. Senangnya kita orang Malaysia ni sama, tak pernah lapar. Laparnya puasa. Jadi betul lah hadis ni, walaupun hadis ni bukan masanya Ramadan, tapi saya nampak lah. Nak beramal dah 3 dah nampak kat situ. 1, baca Quran, talil Quran. 2, hafizil lisan, jaga lidah. 3, wa mut'imil ji'an, bagi orang yang lapar, bagi orang makan. Dan yang keempat, dalam hadis ni disebut apa? Wasaimi bi syahri Ramadan. Siapa dia? Orang yang gairah, teruja lah datang Ramadan. Maka dia kata, bila nak sampai Ramadan? Bila nak Ramadan ni? Bila? Bukan dia kata tiba-tiba Ramadan, orang ini tak dapat. Isteri kejut pukul 5 untuk sahur. Kenapa bangun ni? Nak sahur bang, Ramadan. Ramadan. Orang ini jangan nak perasan lah, yang keempat rindu saudara, rindu dia. Rasa tak terkejut Ramadan. Patutnya bila nak pukul 1 nak sahur ni, pukul 2 nak sahur, kejam lagi. Sekali sadar pukul 7. Dah tak sahur Ramadan, tapi dah niat tak apalah. Itu cerita lain. Hari ini berapa ramai orang yang merindu Ramadan. Kalau kita lihat salafus saleh, Nabi rindu Ramadan, tuan-tuan. Rindunya tu yang amat sangat bermulanya Rajab. Doanya apa? Doa yang tak henti-henti. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Yang ketiga apa? Wa ballighna Ramadan. Nabi minta, ya Allah, Engkau berkati aku sepanjang bulan Rajab, ya Allah. Berkati sepanjang bulan Sya'ban, ya Allah. Engkau sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ini Nabi pun mohon untuk sampai bulan Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan ganjaran pahalanya pun Nabi nak juga ganjaran itu. Takkan kita sebagai umat yang banyak yang salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, salah dengan Khaliq, salah dengan makhluk kita ni, dan tak rindu Ramadan. Saya tak tahu lah nak cakap. Mudah-mudahan lah. Nabi merayu-rayu, tuan-tuan. Nabi merayu, wa ballighna Ramadan, sampaikan aku ke Ramadan. Kenapa? Nabi faham, rupanya Nabi pun nak amalan dilipat ganda. Dalam keadaan begitu sempurna kehidupannya pun nak amal lipat ganda. Kita nak buat apa kalau kita kata
Hari ini subhanallah, mudah-mudahanlah ya 4 golongan ini kita tergolong dalam 4 golongan yang sangat dirindui oleh syurga. Kita dah berada di taman-taman syurga sekarang, alhamdulillah. Tinggal tunggu rindu. Tajuk pada hari ini dah kapan? Apa? Siapa lupa? Lali kabeh, semua lupa. Syurga yang dirindu, tak apalah. Amal apa yang kita nak buat? Pakaian kita dah sedia. Hari ini apa pakaian Ramadan? Yang sedikit sebanyak akan disampaikan. Hadis ini sebenarnya disampaikan hujung bulan Syaban. Nabi kumpulkan sahabat di hadapan dia. Untuk apa? Untuk sahabat bersedia bila menghadapi Ramadan, telah dipersiapkan diri sahabat untuk apa nak buat. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebut sana ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang tak beriman tak diwajibkan pun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Macam mana orang dulu berpuasa? Mudah-mudahan. Tak semua orang puasa takwa, tak semua. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu seperti mana yang telah diwajibkan puasa, seperti mana diwajibkan orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Mudah-mudahan tak mesti. Tidak semua orang berpuasa dia takwa, tidak. Perutnya lapar berpuasa, tetapi ketakutan pada Allah belum tentu. Tapi biasanya orang yang puasa ni orang yang ada rasa takut kepada Allah. Langsung dia tunaikan tanggungjawab dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis disebut apa lagi tentang berpuasa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Taala sediakan bagi umat akhir zaman ini yang kata umur pendek-pendek, amal sikit-sikit, berpuasa sebulan. Sesiapa yang berpuasa man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, dia kata imanan wa ihtisaban, dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang betul-betul, ghufira lahu, Allah Taala ampunkan dosa, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa dulu Allah Taala ampunkan. Tapi macam mana nak melayari Ramadan ini? Dalam keadaan Ramadan mendakap kita ini, kita balas dakapan Ramadan dengan satu kemesraan. Macam mana yang abang semua sebut tadi, subhanallah. Balasan dakapan Ramadan itu. Semua sekali sekarang dalam dakapan Ramadan, tengah kita nak apa nak buat dalam keadaan kita begini, subhanallah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala, yang dimuliakan tuan pengarah kita. Hadis ini daripada Salman Al-Farisi, dan dikatakan Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir min Sya'ban. Hadis ini disampaikan daripada Salman pada akhir bulan Sya'ban. Kata Salman, Nabi berkhutbah kepada kami. Khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir, pada akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Apa kata Nabi pada sahabat ketika itu? Faqala ayuhan nas, Nabi berkata, wahai manusia, qad awalakum, alif wa lam kaf mim, akan datang kepada kamu satu bulan. Situ ceritanya Syaban. Akan datang nanti kepada kamu, iaitu bulan yang dikata awallah itu akan mendakap kamu, akan mesra dengan kamu. Bulan apa yang dikatakan? Syahrun azim, bulan yang sangat agung. Kita dah hidup dalam bulan agung sekarang ni, dan tidak sama kemuliaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Bersyukur sangat kita sampai ke Ramadan tahun ini. Belum tahu lagi sampai ke Ramadan 1441, belum tahu lagi. Belum tentu, tuan-tuan, ya Allah, belum tentu lagi. Harap-haraplah kita doa Ramadan, mudah-mudahan kita sampai ke 1441. Kerana ini kan hari-hari mustajab ni, masa-masa mustajab berdoa. Jadi apa kata Rasulullah? Bulan yang mendekapkan itu bulan yang dikatakan Syahrun Azim, bulan yang agung. Yang kedua Nabi sebut, sahabat tunggu sedia, bulan apa pula ni? Dia bagi gelaran pada bulan Ramadan, iaitu Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, azimnya, barakahnya. Dan Nabi jelaskan lagi, wa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan siapa yang hidup pada bulan itu, nanti di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan, lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi sebutkan. Jadi alangkah bertuah dan beruntung bagi kita yang tak pernah pun kita doa pada Allah, ya,
Semasa kita di alam roh kita tak pernah doa pun, ya Allah, Engkau jadikan aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jadikan umat akhir zaman. Kita tak doa, tapi Allah takdirkan kita hari ini. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala jadikan umat akhir zaman yang saya kata tadi. Umur yang sangat pendek, amal yang sangat sedikit, tapi tengok ganjaran yang kita buat. Siapa-siapa yang dapat peluang dan ruang, yang dapat masa dan kesempatan, sehat dan kekuatan, pada malam Ramadan ni jumpalah kita malam Lailatul Qadar. Ya Allah, macam dah cukup memadalah rasanya. Macam kita beramal lebih daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan tu. Umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Belum tahu lagi. 70 tahun tu insya-Allah mudah-mudahan lah kalau sampai. Tapi siapa yang dapat beramal pada malam itu nanti, dia macam beramal lebih daripada 1000 bulan. Kita lihat dalam surah Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Disebut yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bukan dikata sama dengan 1000 bulan, lebih. Khair mana lebih baik malam itu. Jadi berjaga-jagalah, mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Rasa kat situ, itu pun Nabi kejar. Malam-malam itu Nabi kejar. Tandanya apa? Nabi doa, ya Allah, Kau sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Kerana Nabi tahu kan, saya sebut tadi, Nabi pun nak kejar ganjaran yang begitu sekali menunggu. Tak cukup ke apa ganjaran yang Nabi ada tu, subhanallah. Ya tuan-tuan berkali Allah subhanahu wa ta'ala hadirnya pada malam 10 yang akhir Lailatul Qadar itu. Kalau kita nak buka kitab fiqh lah, dalam kitab Mutal Badrain dan kitab-kitab yang lain menyatakan, ya kita puasa itu hari apa? Lupa pula. Hari Isnin ni. Kalau Isnin disebut malam 21, Nintu malam 21. Kalau puasa hari Isnin, Ramadannya malam 21. Ulama-ulama besar kita telah beramal lebih 40 kali Ramadan, tak pernah tertinggal malam Lailatul Qadar dengan jadual ni yang saya sebut ni kan. Kalau hari Isnin, Nintu bunyinya, Isnin malam 21. Kalau Selasa dengan Jumaat saja, Selasa dengan Jumaat malam 27. Kalau Rabu, dah bulan Ahad dengan Rabu malam 29. Itu jadual lah disusunkan kalau nak cari malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan hari Khamis, Misma malam 25. Apa lagi yang tak disebut? Sebut habis ke belum tu? Belum habis. Malam apa yang tak sebut? 29. Ahad dengan Rabu 29. Kalau Ahad mula Ramadannya, Rabu mula Ramadan, Dabu dalam disebutlah sebutan dia malam 29, dah bulan Ahad dan Rabu malam 29. Masa sebut semua tak, sebut tak tersusun tu. Nintu Isnin 21, Tajo Selasa Jumaat malam 27, Kamis Mismah Kamis 25, dah bulan Ahad dengan Rabu 29. Anak-anak Sungai Mas apalah, Ustaz ngajuk kat sana. Adik kepada tuan kita ada kat sana, saya ajar. Dia apa kalau dia ikutilah kitab Mutal Badrin lama tu. Rasa cukup lah 5 hari 5 ke tu? 5 hari cukup tu. Seminggu 7 hari kau 5. Yang tak ada apa? Sabtu. Oh, Sabtu. Tuga Sabtu 23. Bukan tukel. Tukel tu potes patah. Ataupun bahasa Jawanya tugel tu 2 orang perempuan lah. Okey. Jadi itu jadual. Orang-orang alim dulu amal ikut cara jadual itu, tak tertinggal. Jadi jangan kita dah tahu, nen tu Ustaz kata, Farudin kata 21, malah 21 begitu congok, malah ni tak amal. Jangan gitu kita ni. Ya Allah, bakhilnya masa dengan Allah Ta'ala berkira sangat. Jadi jangan berkira sangat. Malam 21 hingga malam 30, kalau malam itu kita hidupkan dia, memang kena punyalah. Memang dapat punya. Dia memang dapat lah. Kita beribadah dalam malam tu. Sebab apa? Dia akan turun malam-malam tersebut, malam-malam yang ganjil lah. Nanti pula cari malam yang ganjil aja. Yang ganjil lah, dah dapat. Tak ambil penuh. Sebab apa? Kalau kita raya, kalau kita puasa 29, jaga-jaga dia akan turun malam-malam genap. Jangan. Kalau kita puasa 30, mungkin boleh jadi dia akan turun pada malam-malam ganjil. Tonton dia ni jaga-jaga kat situ.
Jadi carilah malam Lailatul Qadar. Nabi sebut pada sahabat, dia kata hari yang ketiga tadi, apa dia? Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Akan datang kepada kamu satu bulan yang nanti ada pada malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebut lagi, dinyatakan lagi, kita sedang melalui perkara itu sekarang. Ja'alallahu siyaman fariḍah. Allah Ta'ala jadikan pada hari-hari itu, iaitu puasa fardu. Kan kita dah sampai sekarang. Ya, kalau kita nak balik semula, hadis ini Nabi sebutkan pada siapa? Pada sahabat-sahabat ketika itu, bukan bulan Ramadan. Untuk persiapan menghadapi Ramadan, supaya terisilah, supaya ketika didakap dengan Ramadan, kita balas dengan dakapan yang sangat mesra. Mudah-mudahan kita dirindu oleh Ramadan. Seterusnya, wa qiyaman lailatin tatawwu'an. Kalau siangnya disuruh kita berpuasa fardu, puasa Ramadan, malamnya dikata disuruh buat apa? Qiyamah. Malam disuruh kita bangun lailatin, malam lah tatawuan, sembahyang sunat. Apakah sembahyang sunat yang biasa khusus sudah kita buat, yang memang kita pun tak berani nak tinggalkan ni sembahyang ni? Sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih memang tak tinggal kita, tak kira lah. Yang penting tak kira 8 ke 20 ke 8 ke 20 ke, memang teruk. Yang paling teruk siapa? Yang tak buat 8 tak buat, 20 tak buat. Orang mencerita 20 tak susah, tak buat pun. Ini biar kita buat, tak kira tuan-tuan, dia 8 ke nak buat sekurang-kurang, nak pula 20 ke, tapi tak tahulah kalau jemaah kita yang ada kat sini dia sendiri-sendiri dia buat 41 masuk witir, boleh nak ikut Imam Malik, tak masalah. Rujuk kita Bahrul Mazi 41, rasa-rasa depan sini semua buat 41 tak kaya ni. Siang hantar 41 tu. Nak buat 36, boleh 36 dan 39. Mazhab Maliki dia buat, Imam Maliki buat 36, 39 masuk witir, tak apa, boleh. Tapi yang muktamad sepakatnya 4 mazhab semua buat 20. Dalam hadis Nabi buat 8. Terpulang kita nak buat. Yang tak pulang-pulang ni, tak dapat apa ni, tak ada tokok tambah dalam amal ni, tak buat ni. Kerja nak cakap gitu, tapi tak buat, dia itu masalah. Jangan tak buat, rugi. Buatlah. 8 rakaat pun tak apa, jangan tak buat sayang. Tak ada, dia tak ada qada dah. Tak ada, nanti Syawal dah tak ada ni. Ini hanya Ramadannya. Kita yakin ke Ramadan ni Ramadan ada lagi Ramadan 1440 untuk kita? Saya tak yakin lah. Sungguh. Belum tentu lagi tau, belum tentu. Tak saya kata tadi, tak mengira masa lah Allah Ta'ala nak ambil kita ni. Kita keluar sedikit ni tadi ni, boleh tuan pengarah sedikit. Ya, bukan keluar jauh-jauh lah, dalam lingkup sini juga sikit. Kalau tuan-tuan kenal guru saya Maulana Wan Helmi sebut. Dia kata kita ni sekarang di saat 3 penghujung. Jaga-jaga. 1, kita di hujung dunia. Betul kan? 2, kita di penghujung umat. Mana ada umat lain? Kita di penghujung umat, tak ada Nabi lain akan bangkit sebagai Nabi, ada umat baru tiada. Yang ketiga, kita di penghujung usia. Baik yang baru lahir pun di penghujung usia. Kita di penghujung usia kita sekarang. Dalam keadaan begitu, guru saya kata, berjaga-jaga kamu dalam 3 penghujung ini. Jaga-jaga akan datang 2 perkara. Yang pertama, pasti dan pasti akan menghadiri kita malaikat Israel. Pasti dan pasti. Semua tak boleh lari. Yang kedua, bila Israel datang menghadap kita dan sampai masanya untuk ambil kita, ambil roh kita, pasti dan pasti ada sakarat. Apa dia sakarat? Kesusahan, keperitan, kepayahan mati. Tuan-tuan, dalam 3 penghujung kita telah hampir dengan yang ketiga, hujung usia. Dalam keadaan itu, 2 sedang dekat, memerhati, sentiasa memerhati sekarang. Sakarat bukan satu perkara yang senang untuk kita sebut-sebut. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana rasa sakarat itu ya Rasulullah? Rasa dia macam 300 kali pancongan pedang tu, hirisan pedang di tempat yang sama. Satu sakit tak hilang, satu lagi datang, satu lagi datang. 300 kali. Itu sakarat, rasa sakarat. Tak ada ke yang lebih lagi, agak lagi kurang lah rasa sakitnya, kalau nak sebut lah. Maka Nabi kata, ada lagi yang mungkin kamu boleh hadapi rasa itu. Apa dia? Macam seekor kambing yang dilapah kulitnya hidup-hidup. Betapa pedih dan peritnya kambing tu, hidup-hidup disiat, ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ini tetap datang. Kita hari-hari, saban hari kita doa, 5 waktu kita doa yang mudah-mudahan mustajab.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan doa kita hari-hari, ya Allah, aku mohon ya Allah, Engkau beri aku ketenangan ketika datang sakarat. Engkau beri aku ketenangan ketika datang Israel ya Allah. Itu doa kita. Hawana yuhawwinu. Muhawwin itu tenang, tak minta tenang. Kita tetap minta tenang. Nabi ajar mintalah tenang nak mati. Tetap mati itu subhanallah akan datang rasanya. Nabi pun rasa susah mati kan. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita dimudahkan saat kematian. Selalu kita doa. Maka tuan-tuan berkata Allah Ta'ala dalam keadaan 3, 2 berada sekeliling kita menanti kita, kena sediakan begini 3, 4 perkara. Yang pertama, kata guru saya apa? Jalinkan hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Tengok Quran juga tempat pertama. Kalau siapa-siapa yang nak merasai mudah di saat kematian, mudah di saat datangnya Israel, yang pertama disebut jalinkan hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Bukan qarib, bukan. Ini kalau tanya Ustazah Hafsah, dia tahu apa makna qarib dengan akrab. Berbeza antara qarib dengan akrab. Tanya Ustazah Hafsah. Tak jahit. Tuan kenal Hafsah? Saya daripada Sepinggan Emas. Kalau akak ada mak dia kirim, saya pergi Bandar Penawar naik motor Arzak tengok JC. Oh, tuan tak perasan. Tuan orang muda lagi. Tanya apa makna apa mana tadi? Padan kan dah tak dapat. Apa tadi? Sajalah padan saya bukan tuan-tuan. Akrab dengan qarib tak sama. Sebab itu guru kita letakkan akrab dengan Quran, dia tak kata qarib. Kalau qarib kawan dekat-dekat biasa, akrab tu dia letak dalam hati. Jadi siapa yang nak mudah sakarat, letak Quran dalam hati. Maksudnya sentiasa dengan Quran. Jadi nak kata apa? Sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit Al-Quran, bukan Al-Quran sikit-sikit. Ini Al-Quran sikit-sikit. Macam nak kata akrab, ini bukan akrab tak? Akrab ni memang ya Allah. Maknanya kalau lepas main cari peluang, baca Quran. Peluang lah kalau boleh, tak boleh macam mana? Itu akrab. Dia tak sama antara qarib dengan akrab. Tak sama. Qarib tu dekat, akrab lebih dekat. Yang kedua, apa kata guru kita? Untuk mudah menerima datangnya sakarat, mudah datangnya Israel, banyakkan bersolawat. Begitu sekali. Akrabkan diri, banyakkan dengan solawat. InsyaAllah kan, solawat ni penawar pada kesusahan. Orang yang rasa hidup dia sempit, subhanallah, kerja, subhanallah, apa nak kata apa? Kemewahan hidup nampak, materialnya nampak tuan-tuan, tapi dia tak tenang. Kenapa? Kerana ada masalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ajaklah yang kedua, banyakkan solawat insya-Allah. Biarlah sikit-sikit solawat, sikit-sikit solawat. Jangan solawat sikit-sikit. Solawat sikit-sikit. Terpulang lah, tak kira lah tak. Yang ketiga, disuruh kita buat apa? Untuk menghadiri 2 perkara yang dah dekat dengan kita. Yang ketiga, kena banyakkan sedekah. Jadi sedikit, tu nak sebut lagi sikit-sikit sedekah. Dia tahu mengarah. Sikit-sikit sedekah, sikit-sikit sedekah. Kita takut sedekah sikit-sikit. Dekat poket ada duit 100 keping, ada 100 ringgit ada 3 keping, ada 50 ringgit 3 keping, ada RM1 10 keping. Nak tarik yang RM1, tertarik yang 100 ya lah. Macam mana ni? Kalau berani yang 100, itu sikit-sikit sedekah. Tapi tarik yang ke 101 baru keluar RM1. Alhamdulillah, ini yang diharap-harapkan. Itu sedekah sikit-sikit. Tapi yang penting apa dia? Yang penting ikhlas. Saya tak kira lah. Saya tak sebut siapa lah. Yang keberapa dah tadi tu? 1, 2. Yang ketiga. Dah yang ketiga. Okay. Dan diletakkan yang keempat apa dia? Jalinkan hubungan yang akrab dengan ibu bapa. Rupanya hubungan yang akrab dengan ibu bapa jadi satu asbab untuk kita mudah datangnya sakarat kan. Selalu kita sebut dengan lidah kita doa, itu doa. Tapi apa penghayatan, apa dia yang nak kita buat dengan doa yang kita mohon, kita nak terjemahkan dengan apa sekarang? Terjemahkan dengan jiwa raga lah. Lafaz doa terjemahkan dengan amal kita. Jadi 4 perkara ini, kalaulah kita lazimi dia, kalau kita kata sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit Quran, insya-Allah, sikit-sikit salawat, sikit-sikit salat, insya-Allah. Kalau apa lagi, sikit-sikit sedekah, sikit, insya-Allah. Sikit-sikit mak bapak, sikit, insya-Allah. Tapi kalau mak bapak sikit-sikit, mak bapak sikit-sikit. Lagi daripada bawah.
Apa tadi yang ketiga apa pula kalau dia di bawah? Cuba. Sedekah sikit-sikit. Naik atas. Selawat sikit-sikit. Ini hafal semua lah, alhamdulillah hafiz semua lah. Atau lagi apa dia? Iaitu Quran. Jadi ini 4 ni bukan dia sikit, tapi sikit-sikit dia. Itu guru kita lah. Ini nak kongsi yang itu. Kita balik semula, dah jauh tu, dah pergi jauh tu. Tadi sampai mana tu dah? Dan dikatakan pada malamnya disuruh kita sembahyang sunat. Tak lain tak bukan itulah sembahyang tarawih. Buatlah, jangan tak buat. Man taqarraba fihi bi khaslataini min khairin kaman ada fihi fariḍah fi ma siwahuma. Sesiapa yang nak menghampirkan diri, Nabi sebut, nanti bulan itu siapa yang nak hampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia buat satu amalan sunat, ganjarannya macam amalan wajib pada bulan lain. Itu dalam hadis ini disebut. Pada bulan Ramadan, siapa buat satu amalan sunat, ganjarannya macam amalan wajib pada bulan lain. Kalau hari ini kita berada di sini, saya rasakan bila saya dijemput, saya rasa saya memang berkewajipan saya nak sampaikan. Bila saya letakkan ini satu kewajipan, Allah Ta'ala akan beri saya ganjaran macam 70 kali saya buat perkara ini macam bulan lain. Kalau saya anggap ini sebagai satu sunat saja, sepuluh saya nak buat, saya tak nak buat, tak apa, sunat saja, maka saya hanya dapat ganjaran macam pahala wajib pada bulan lain. Ini Ramadan yang Nabi sangat rindu. Nabi pun sangat ingin didakap Ramadan yang sangat barakah ini, yang ganjarannya subhanallah. Jadi hari ini disebut dalam hadis ini, siapa bulan Ramadan ini, Nabi sebut pada bulan Syaban lah, buat satu wajib, ganjarannya macam buat satu sunat, dia punya ganjarannya macam dia buat perkara wajib pada bulan-bulan yang lalu. Bulan Syaban, bulan Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Kita mengundur Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Nah, macam bulan apa? Bulan Syaban, bulan apa? Lepas raya apa? Lepas puasa? Raya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kan terus. Sama tak dengan bulan Ramadan? Tetap tak sama kan? Tetap tak sama. Maka dikatakan siapa yang buat amal sunat, di sini pula dikatakan wa man adda fihi fariḍah, siapa yang pada bulannya itu nanti untuk sahabat pakai. Inilah pakaian kerinduan ni, pakaian kita ni yang Nabi telah persiapkan untuk sahabat. Siapa yang nanti pada bulan itu buat satu perkara fardu, kana kaman ada sab'ina fariḍah fi ma siwahuma, kata Rasulullah. Siapa yang pada bulan Ramadan itu nanti, kita dah ada dah sekarang, dah ada dah dalam bulan itu, buat satu wajib, maka ganjarannya macam dia buat 70 kali ganda pada bulan lain. Kalau bulan Syaban kita sembahyang zuhur 4 rakaat, pada bulan Ramadan sembahyang zuhur juga 4 rakaat. Macam bulan Syaban buat sembahyang zuhur 70 kali. Mudah nak jumpa dia punya jalan jumlah dia tu. Apa tak Nabi terkejar-kejar perkara ini? Kerana tahu tokok tambah, tahu nilai tambah yang ada di situ. Tuan-tuan, jadi kalau bulan Ramadan ini kita sembahyang subuh sekali, macam bulan-bulan lain sembahyang subuh 70 kali. Pula sembahyang subuh berjamaah, ya Allah, Ramadan lagi, maka ganda lagi 27. Ini yang Allah Ta'ala rasa sangat sayang kepada Habibinya, Habibullahnya. Inilah Nabi SAW dan umatnya. Allah Ta'ala sayang keseluruhan, maka diberi peluang. Tengok, buat kerja sikit, ganjaran banyak. Umat Nabi terdahulu tak jumpa pun. Buat satu, ganjarannya satu. Buat satu, ganjaran satu. Umat Nabi, ya Allah, kalau ikut kita punya amal ibadah kita ni, dengan ridha Allah yang sedikit, kita takut tak cukup lah, tambang kita tak cukup kan. Hari ini pergi tandas sini, tandas tak bayar kan? Tak pergi tandas dekat Tanjung. Masuk nak kencing, berapa sen? 30 sen ni. Yang India tunggu kat luar. Lain bunyi gedebung je, kita keluar tadi, tambah lagi 70 sen. Kenapa? Tadi bunyi gedebung. Itu tempat, itu pun bayar, takkan surga tak dibayar. Bayarnya apa? Inilah ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat cucuk tanam akhirat. Taburlah ni, semailah benih tanaman untuk Allah Ta'ala. Tu aja kat sana. Saya nak kata apa lah, tandas pun bayar. Tempat busuk lah, alah, pun bayar. Itu pun tak boleh tipu. Dengar besar sikit jatuh, minta bayar lebih. Ini nak syurga, ya Allah. Cukup ke dengan umur yang kita ada, dengan apa pahala yang kita buat? Tonton tak cukup lah. Sebab itu Allah Ta'ala sayang kita. Diberi kita bulan Ramadan, ambil ya ni Ramadan, aku sediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tengok, subhanallah, malam amal seketika, gandanya subhanallah. Menyesallah kita dekat dunia. Saya ajak menyesal kat dunia ni, ada penyesal apa nak sebut, penyesal apa, astagfirullahalazim, penyesalaian. Macam tak boleh jadi ni. Lain lagi apa,
Penyelesaian. Menyesal dekat dunia ada jalan selesai. Saya sudah gitu. Saya tak nak sebut tak payah tu. Terbengkok lidah. Tapi menyesal dekat akhirat, tak ada guna. Di situ penderitaan. Cubalah katanya. Mana nak cuba, belum sampai lagi. Memang sedia. Menyesal akhirat, tunggu penderitaan. Menyesal dunia, saya tak tahu nak jawab apa bunyi tadi. Bunyi tak junid, masih tak jadi lagi ni. Tak jadi. Dah lah kita berhenti situ, tapi itulah jawapannya. Tuan-tuan kasih dia Allah SWT, sekaranglah masanya, sekaranglah. Saya tariklah hati saya. Masing-masing lah. Sungguh-sungguh insya-Allah. Kemana tadi? Seterusnya Nabi jelaskan pada sahabat, wahwa, dan baru dia kata, bulan itu, inilah bulannya. Syahrun sabar. Bulan yang penuh dengan kesabaran, jaga-jaga dalam hidup Ramadan. Ya Allah, diuji, subhanallah. Kalau saya murid saya 265 macam-macam ujian lah. Bawah saya guru 8. Allah, macam-macam lah. Baru awal Ramadan dah ada ujian. Ujiannya apa? Nak buat khatam Quran aja. Alah, macam-macam ini sini. Contoh ni contoh. Tapi macam betul tak? Ramadan itu ya Allah. Yang dekat rumah isteri diuji oleh suami. Suami diuji oleh iswan isteri. Allah, anak-anak diuji oleh mak bapak diuji oleh anak-anak. Namun Nabi kata, apa dia? Wasabru thawabul jannah. Jangan risau, tahan sabar Ramadan. Bulan Ramadan aku dah tak sabar. Itu bulan tak sabar lah tu. Nasiblah aku sabar. Tak sabar lah tu sebenarnya tu. Tapi Ramadan, siapa dapat tahan ujian itu, Nabi sebut wasabru thawabul jannah. Jannah menunggu kita, orang yang sabar bulan Ramadan. Ya, kita hari ni tak ada pasang-pasang kat surau masjid ni yang kita cakap ni. Orang lelaki kadang-kadang ngada sikit. Ramadan dah tahu isteri tu nak siapkan buka puasa daripada zuhur. Takbiratul ihram dah boleh susun. Ini apa ni? Susun zuhur. Selesai. Lepas sembahyang dia tenang. Mula takbiratul ihram asar, Allahu Akbar. Dah projek masak dah siap dalam sembahyang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Asar siap. Dia punya susunan masak. Tadi zuhur susun barang, asar susun masak, pergi dapur siap lah. Punya susahnya perempuan nak siapkan kita lelaki ni. Wah, ya Allah. Jadi Ramadan kali ni 1440 ini bagi perempuan tidur cepat sikit. Tarawih dia buat tarawih sama kita, tadarus dia tadarus sama kita, masak kita tak sama dia. Itu yang geram tu. Bangun pagi pun minta dikejut. Yang hentam semua sekali di sini tak apa, ni dia tak ramai, tak apa. Dia kalah, dia tak ramai. Perempuan ni ramai. Apa kita hentam dia? Minta kejut. Itu pun kejut, terkejut. Awal Ramadan terkejut. Macam mana surga nak rindu? Tuan-tuan, perempuan, bagi Chan Ramadan, perempuan dah banyak kerja. Bagi dia tidur cepat, nanti kita bangun cepat. Bukanlah cari apa, bangun cepat. Kita cari dapur. Dia dah siapkan lepas tarawih, dah siapkan masak. Ya Allah, tuan-tuan, besar jangan tanya kaedah. Ni dah Ramadan ke berapa ni? Kalau isteri saya boleh kejut saya Ramadan ni, memang dia melompat dah. Ya macam tu. Tuan-tuan, nak tunjuk dia kejut pula. Kita patut kejut dia atas penatnya, korbannya dia tu. Ini nak uji sabar. Isteri sabar, kejut suami 21 kali. Itu pun yang ke-21 kejut macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Duduk, tahu pula duduk bangun tu. Faham pula ayat Quran tu. Subhanallah. Dekat situ takutnya. Lain kali jangan kejut, terus taruh kat telinga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahilladzi ahyana, insyaallah. Tuan-tuan, hari ni lelaki lah yang bangun, siapkan kemaskan barang, bentang safra, dulang, contohlah. Kalau macam saya anak beranak makan dulang, ya taruh dulang, dah kemaskan. Kadang-kadang di situ kita teruji, dah siap dah lauk. Hari ni kita angkat Arab lah, ambil apa? Kang, kalau orang Jawa cakap lampin ni. Bukan lampin. Yang nak angkat periuk kain panas. Saya ni kau teruk sangat basir, saya tak boleh pakai lah kat sini. Gombal, Allah gombal lagi ni. La ilaha illallah. Gombal tu tak sedap. Gombal lah, biasa sedap. Tu gombal tu. Tahu pengarang yang buat angkat periuk tu kan. Kita dah siapkan dah. Takut jangan, mudah-mudahan jangan berlaku lah kita. Sabar Ramadan, sabar, subhanallah. Harap-harap dah siap lauk dah.
angkat periuk dengan gombal ke. Sekali pegang angkat. Kenapa menari ni? Periuk nasinya. Kau menari, tengok angkat. Beras berendam, Allah. Ini ujian terakhir nak sahur. Kita pun marah. Isteri kita marah. Apa ni, tinggal picit aja. Jangan dimarah. Itu dah sabar kan kadang. Macam tak pernah berlaku Allahu Akbar. Rayu hati isteri, tak apalah. Dah tahu kesian dia dah penat. Apa yang ada depan kita, sayur-sayur tak apa. Ikan-ikan kita makan. Tutup dengan kurma. InsyaAllah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, insyaAllah lah. Sabar ni. Ini balasannya surga kan. Umat lain tak ada lah. Disuruh ke situ. Jadi inilah yang kita nak lalui nanti. Wah, sekarang dah tiba masanya. Ujian-ujian akan datang di sekeliling. Ya Allah, kalau saya minta maaf lah kalau tamu ngarai kita diuji dengan staf kita, ya Allah, staf kita uji kita. Bukan uji apa, ada je. Maka sabar ya Allah. Lepas ni kalau kena marah dengan tamu ngarai, sabar Tuhan. Sabar balasan surga Ramadan. Allahumma, kalau boleh lah. Ini dah kapan Ramadan. Jadi di sini memang kena jaga-jagalah dalam masalah sabar. Yang kedua, syahrun muasa, dan bulan yang datang kepada kamu bulan simpati. Nabi sebut bulan itu nanti bulan simpati, bulan yang memang kita akan rasa simpati kepada orang lain. Dan kalau tak ada rasa simpati, memang kita ni kurang, ada dalam rohani kita ada kurang lah. Ya, hari ni kita lihat, hari ni dalam keadaan hidup kita subhanallah penuh dengan kemewahan. Kita jumpa hadis tu akan sebut di bawah. Maka kita kena ingat, ada jiran kita, ada jiran kampung kita, jiran bandar kita, jiran negeri kita, jiran negara kita yang hidupnya subhanallah untuk berbuka puasa pun kadang-kadang tak mencukupi tuan-tuan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puan-puan. Maka hari ini dalam rezeki Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ada rezeki orang. Jaga-jaga jangan sampai terbuang rezeki. Ramadan 1440 hari ini kita banyak-banyak berjaga-jaga. Bukan nak save dalam segi makanan, memang patut berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang terbuang 1440 ni. Bukan terbuang puasanya, terbuang makanan pun jangan. Subhanallah. Ini bulan simpati. Hijrahkanlah hasil yang ada pada kita ke tempat-tempat yang mengharapkan simpati kita sekarang. Ada negara-negara yang sekarang nak berbuka pun tak cukup, nak sahur pun tak ada kan. Ya Allah, hari ni minum air daripada lopak-lopak tu diracun pula tu. Cari sendirilah tempat tu, diracun. Sekarang nak kita wakaf telaga, infakkan duit untuk buat telaga di sana. Semua ini hijrahkan. Ramadan lah tuan nak cari peluang dia. Terbuka luas, Allah Ta'ala buka kepada kita, diberi peluang dan ruang untuk kita hidup Ramadan. Railah sungguh-sungguh, bercucuk tanamlah, kata sebarlah hari ni kita untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tambang kita. Dia kata seterusnya, rasa simpati. Wa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Dan dalam keadaan itu Nabi kata, bulan itu nanti akan ditambah rezeki bagi orang-orang yang beriman. Saya tak nafikan dan saya berkeyakinan sangat, kalau bulan-bulan biasa tak berlaku di rumah saya, ada kuih 2-3 jenis tak berlaku. Tapi Ramadan 23 jenis, bukan 2-3 jenis, 23 jenis. Macam mana tu? Tak ada banyak sangat tak. Tapi gitulah. Ada kita di bulan Syaban hari tu, daripada 1 sampai 29 Syaban, kuih sentiasa, air hadisnya sebelum sampai maghrib. Tak jumpa, kita payah nak jumpa. Tapi Ramadan, ya Allah, kita kadang-kadang tak bersedia. Ada sana Assalamualaikum, sini Assalamualaikum. Kita pula ke sana Assalamualaikum. Dah hari keempat, kenapa mak aku tak balik-balik? Aduh, isi sup balik rendang lah patut. Dah lain pula, tak ikhlas pula. Hantar juga. Jadi ini bulan Ramadan, rezeki kita bertambah, saya yakin. Tapi jaga, dalam rezeki bertambah itu Allah Ta'ala uji kita. Subhanallah. Ujinya apa tahu? Uji dengan pembaziran. Ramadan adalah bulan yang sangat membazir bagi orang mukmin dan orang mukmin. Orang Islam sangat membazir pada bulan Ramadan. Sangat membazir. Nabi sebutkan pada sahabat-sahabat punya gembira nak akan datang kepada kamu nanti bulan rezeki kamu ditambah. Kita yakin, saya yakin, rezeki kita ditambah bulan Ramadan. Memang saya yakin. Kalau bulan-bulan biasa setakat air batu je mungkin ada, cendol mungkin. Tapi Ramadan air mata kucing, air mata kambing, air cikong, air limau, apa lagi, air semika, macam-macam air lah. Tapi air itu semua nanti tuan, saya risau. Air yang ada tu, ya Allah, dia punya nafsu semangat nak beli tu, tunjuk itu, si suami ni, iyalah beli satu. Itu habis, satu bazar dibeli semua tuan, berapa jenis air. Tiba rumah esok pagi jadi air apa? Jadi air mata kelapa. Semua duduk bawah pokok kelapa. Itu akan berlaku. Orang mukmin rezeki ditambah, tapi itu jadinya esok nak raya 27, lama lagi
27 Ramadan kita biasa berkemas-kemas lah rumah, kemas sampah semua. Iyalah kemas, bakar-bakar sikit-sikit. Tengok belakang bawah pokok nangka. Ni untuk taman tak ada pokok nangka. Itu busuk apa tu? Kata anak. Busuk apa tu ya? Boleh keluar kat situ. Dia tengok apa busuk tu? Bawah roti canai, atas martabak, atas lagi lingkung, atas lagi apa bubur, atas bubur lambu. Apa dah semua ada. Membazir. Ayam pun menyampah nak kongsi yang kita nak makan. Boleh berlaku tuan. Orang sini tak berlaku lah, mungkin tak mungkin. Orang sebelah sana ada rumah juga. Cari yang tempat yang tak ada orang. Nabi dah sebut betapa hebatnya kita duduk dalam murka Allah dalam Ramadan. Jangan membazir. Kerana apa? Rezeki yang kita tolak tepi tu rupanya ada hak orang lain. Apa kita nak jawab besok depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni yang kita takut. Allah Ta'ala beri kita, bagi saya hari ni sempurna. Makan minum kita cukup. Bukan cukup tu, ada lebih lagi tuan-tuan. Rupanya lebih itu ada hak orang. Inilah bulan yang rezeki kita ditambah. Jadi hari ini, ni yang lelaki pula hari ni. Perempuan jangan dengar. Pergi pasar, barzah jangan bohong perempuan. Nghabiskan, dia nghabis. Nghabis dia. Habis semua dibelit ni, habis. Nanti jadi busut besok. Belakang rumah, habis semua nak beli, semua tunjuk. Tak makan pun, alah kita ni, tentu kita ni yang ada kat depan sini dah makan dah tak berapa nak sangat lah. Sebab yang ada ni dah orang-orang yang kuat ibadah, bukan kuat makan. Dia ada dua, satu orang yang kuat sangat makan, dia tak kuat ibadah. Betul. Sembahyang tarawih baru 2 rakaat, kepala dah terantuk dinding dah. Kedegu. Kenapa? Sebab buka banyak sangat. Tapi yang kuat sembahyang tarawih sampai 23 tu siapa tahu? Orang yang dah nak bangun pegang lutut 2-3 kali, tarik kerusi, itu yang dapat 21, 26. Tapi tuan ya Allah, yang sihat-sihat kan, minta maaf ya tadi lah saja. Sihat bukan kepala bang ya Allah. Tapi kenapa? Kerana bila makan kita kuat, ibadah kita tak kuat. Bila makan kita tak kuat, ibadah kita sungguh tuan. Nabi ditarbiah oleh Allah makan seberapa kurang. Sahabat-sahabat ditarbiah oleh Allah makan seberapa kurang. Tengok ibadah dia. Subhanallah. Saya lah baru 2 rakaat dah terang ke depan dah. Rakaat yang keempat tombang ke kiri, satu baris semua tombang, kenyang semua. Ramadan. Inilah di Ramadan Karim, Ramadan Azim, Ramadan Mubarak. Tapi kita puluhlah Ramadan ini sungguh-sungguh ya. Dia menunggu kita. Bukan menunggu kita, dah sampai pun kita. Sahabat bila dengar rezeki ditambah, ada cani Nabi sebut apa? Tawaran. Fihi, pada kata Nabi, bulan itu nanti man fatara iman. Siapa-siapa yang memberi buka iman, satu cukup. Man fatara iman, kata Nabi, siapa yang fatara, beri futur, orang berpuasa seorang yang cukup, kata Nabi, kana maghfiratan lidzunubi, sesungguhnya orang ini Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sayangnya Allah lah, siapa yang dapat ruang dan peluang, siapa yang berpeluang untuk Ramadan ni beri buka puasa kepada seseorang, tak disebut ke orang itu senang ke susah, tidak tuan, puan-puan, tidak. Tapi cukuplah beri buka satu orang ya dapat 3. Ini saya nak kata 3 dalam 1. Apa yang pertama? Siapa beri seorang berbuka, Nabi kata dosanya Allah Ta'ala ampunkan. Seorang. Dan tak cukup satu, yang kedua, dosa dia telah diampunkan. Wa itqu raqabatin minan nar. Allah Ta'ala lepaskan daripada belenggu neraka. Orang ini, orang yang mustaqatan. Apa mustaqatan? Syurga rindu dia. Sungguh, syurga kan rindu tadi orang yang beri makan orang lapar kan. Tadi yang 4 perkara, syurga merindu. Siapa dia yang ketiga tadi? Wa mut'imil ji'an. Orang yang suka beri makan orang lapar. Memang betul pun Nabi sebut kat sini, orang yang lapar tu orang puasa. Kalau kita ni puasa tak lapar, saya tahan tau puasa tu. Saya tahan tau. Sombongnya tu kan. Pukul berapa boleh buka? Saya boleh buka pukul 9.30 malam. Hui, tahannya. Kenapa? Tak rasa lapar pun puasa. Orang yang tak rasa lapar berpuasa rugi. Dia tak ada rasa nikmat puasa, tak ada rasa. Sebab itu disuruh sahur lewat-lewat, berbuka cepat-cepat. Tapi ada orang buka, saya tahan tak apa, pukul 9 saya boleh buka. Orang ini rugi. Kerana apa? Dia tak rasa lapar sepanjang Ramadan. Disuruh puasa kenapa? Disuruh lapar. Sebab mungkin pusingan roda nanti negara jiran sana, dia punya pusing, sekarang kita di atas, sana di bawah menderita. Kita takut nanti kita punya turun kat bawah. Kan roda kita, roda. Takut nasib begitu, subhanallah. Belajar lapar-lapar. Yang ketiga, 3 dalam 1 tadi. Apa dia yang ketiga? Wa kana mithlu ajri min ghairi an yanqus min ajri syahid. Kata Nabi,
Orang yang beri berbuka orang puasa tadi. Yang ketiga, pahala dia semua dia dapat. Orang tu makan buka kita, berbuka kita beri, dia berbuka, pahala dia tu kerana dia makan daripada barang buka yang kita beri, pahala dia semua kita dapat. La yanqus syai'an. Pahala dia langsung tak mengurang, tak kurang pun, tapi kita dapat. Ini 3 dalam 1. Jadi ini Ramadan dah dapatnya, ya Allah. Apa dia yang pertama Ramadan yang kita, inilah namanya pakaian Ramadan yang mendakap kita, Ramadan yang dirindu ni. Yang ulama-ulama para salafus soleh dulu merindui Ramadan. Kenapa? Dia nak kejar ganjaran ini tuan, nak genjar ni. Ini sekarang kita hidup dalam Ramadan yang kita rindu, mendakap kita, maka beri berbuka. Berpuasa seorang memada rasanya. Takkan seorang je tak. Kalau boleh ramai-ramai kita ajak berbuka. Satu apa tadi? Dosa kita diampunkan. 2 apa dia? Kita dibebaskan daripada api neraka. Yang ketiga, pahala orang yang berbuka dengan barang buka kita, kita dapat semua, dia langsung tak kurang. Subhanallah. Indahnya Islam itu. Islam bukan agama lokek, bukan. Islam agama subhanallah, beri 1 dapat 10, beri 1 dapat 70 hingga 700 kali ganda. Inilah seninya, indahnya Islam itu, subhanallah ta'ala. Seterusnya, maka sahabat bila dengar perkataan itu, tuan-tuan, ini yang kita hari ini, kita tak diuji dengan perkara ini, kita diuji dengan penuh kemewahan. Sahabat bila dengar tawaran itu, maka qalu laisa kullana najida ma yufattiru shaim ya Rasulullah. Kalau aku ni sekarang ni, nak kata bahasa sekarang lah, pada Syaban ni, untuk aku makan sebiji kurma pun aku bagi dengan isteri serta anak ya Rasulullah. Kata sahabat, sebiji kurma aku bagi-bagi, nanti macam mana aku nak beri buka orang berpuasa pada Ramadan ya Rasulullah. Tuan-tuan, ini sahabat punya suka tawaran kalau orang beri berbuka puasa itu dapat 3. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, ini pun aku tak ada keperluan. Macam mana nanti Ramadan aku nak beri orang berbuka ya Rasulullah. Tuan-tuan, hari ni kita kat mana agaknya? Rezeki kita yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni, kita terletak di mana dalam kelompok itu, tuan-tuan? Sampai begitu sahabat dinyatakan dalam hadis ini. Maka tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, faqala Rasulullah, maka Nabi berkata, yu'tillahu hadza thawab man fatara shaiman ala tamratin. Kalau dah tak ada makan nak bagi, nak buat macam mana? Kata Nabi, ala tamratin, engkau beri seorang berbuka 1 tamar pun cukup. Tuan-tuan, begitu sekali kehidupan sahabat. Allah Ta'ala tarbiyah sahabat dengan lapar, tapi ibadahnya subhanallah. Allah Ta'ala uji Nabi dengan lapar, tapi ibadahnya subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita pernah dengar riwayat, Nabi didatangi oleh satu orang sahabat yang ikat pintal kain, isi dengan batu. Lepas tu pintal yang kedua diisi dengan batu, diikat di pinggang, di perut, diikat kuat. Bila dijumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku lapar dah 2 hari tak makan ya Rasulullah. Tak makan 2 hari. Nabi pula kata apa? Wahai sahabat, angkat jubah, tunjuk dekat perut Nabi. Dan riwayat mengatakan 3 pintal batu. Manakah Nabi tak makan 3 hari? Kita hari ni, ya Allah, kita buang-buang makan. Esok nak jawab apa kita? Lagi-lagi bulan yurzaku. Bulan dia kata yuzdadu yurzak. Dia kata ditambah rezeki kita. Begitu sekali. Kalau kita lihat di sinilah kita dah nampak bahawa sahabat itu nak kejar ganjaran ini, yang mereka dah tentu imannya sempurna, tapi mereka nak lagi sempurna nanti hadap Allah Ta'ala yang tentunya tiada kesudahan. Maka ya Rasulullah, apa nak bagi? Nabi kata, walau bitamratin. Tak apa ya sahabat, kalau dah tak ada, kau nak macam mana? Dengan 1 tamar pun okey lah. Nak buat macam mana? Saya disuruh berhenti pukul berapa? Tuan Pengarah masih boleh lagi? Okey. InsyaAllah lah. Saya macam dah terajak ni, Kang. Ni terus laju. Walaupun dengan sebiji tamar, maka kamu dapat 3 dalam 1. Sahabat kata, kalau tamar pun tak ada, nak macam mana? Au syarbatin ma'in. Apa dia syarbatin ma'in? Ataupun dengan air 1 cawan, air jernih. Itu pun Nabi berkongsilah dengan orang berbuka. Kalau engkau dapat 3 tadi, berkongsilah itu 1 cawan. Tuan-tuan, hebatnya lah kehidupan sahabat. Hebat dengan ujian begitu sekali, berbanding dengan kemewahan yang kita rasa sekarang. Subhanallah, tinggal syukuri sekarang. Subhanallah, nak kata sahabat, kalau pun 1 cawan itu aku kongsi dengan 1 keluarga pun mungkin lah nak dapatkan 1 cawan pun. Kalau tak ada, macam mana? Tuan-tuan, Nabi kata, au madqatin labanin. Kalau 1 cawan tu dia kata syarbatin ma' tu, ma'in itu air. 1 cawan air yang air tu tak ada campur kopi ataupun teh. Tapi kalau kita kata syarbatin qahwah itu 1 cawan kopi, atau syarbatin syain, itu cawan yang ada bancung gula dan ada bahan apa nama nak sebut, itulah ada, tu dah tu ada barangnya tu. Yang ini ma'in, ini air yang jernih pun cukup.
Untuk seorang merasai buka puasa daripada barang kita tadi dengan air kita yang jernih pun cukup. Kalau itu pun tak ada, au madqatin labanin, ini penutup Nabi kata. Kalau itu pun tak ada, nak macam mana lagi engkau? Nabi kata cukuplah dengan mazqah. Itu begini bunyinya. Satu sudu, kamu ada satu wadah susu. Ini untuk isteri, anak-anak cukup untuk berbuka, makanan tak ada siang kan? Cukup. Dengan kamu tahu ada sahabat kamu yang berpuasa, dia tak ada apa untuk berbuka, kamu datang bagi satu sudu. Tuan-tuan, itu mazqah. Mim dzal qaf ta marbutah. Itu mazqah namanya. Nabi beritahu orang sampai satu hirupan, satu sisipan susu pun kamu dapat 3. Sampai begitu kan? Satu sisipan susu. Kita ni berapa banyak air yang kita buang? Berapa banyak? Buat kopi satu kawan, setengah lagi, masih setengah lagi tuan. Kita buang, ya Allah. Tuan-tuan, macam mana nanti kita kalau dia, saya lah biasa kita akan balik tuan. Dunia, saya kata tadi kan, dunia bukan tempat kita tinggal, tempat kita meninggal, kita tinggal. Dan besok perkara-perkara, setiap masa, setiap perkara, setiap harta yang Allah Ta'ala bagi kita, semua pinjam, pasti akan ditanya tuan. Subhanallah. Jadi inilah berjaga-jaga sangat tuan-tuan kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 3 perkara pun sahabat kejar. Maka Nabi sebut, tengok Nabi sukakan sahabat. Subhanallah. Dia kata bulan itu nanti awwaluhur rahmah. Kalau tadi nak bagi orang berbuka pun kamu dah tak dapat, macam mana? Maka awaluhu Nabi bagi pada 3 pasal. Awal ialah 1 hingga 10. 1 hari Ramadan hingga 10 itu rahmah. Kita penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. 11 hingga 20 itu ausat itu pertengahan. Itu hari-hari pengampunan. Tadi sahabat tak dapat nak bagi orang berbuka, terlepas peluang, kata sahabat. Aku pun tak ada nak bagi orang berbuka. Tak apa. Hari pertama sungguh-sungguh puasa. Hari pertama hingga 10 rahmat kasih sayang Allah melimpah ruah. Ambillah, raihlah rahmat itu, raihlah. Subhanallah. Hari yang ke-11 hingga 20 raihlah maghfirah Allah. Itu hari-hari Allah Ta'ala ampunkan. 1-10 dah bagus, 11-20 Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Dan yang ketiga wa akhiruhu, dan hari akhir iaitu hari yang ke-21 hingga 30 itqun raqabatun minan nar. Hari-hari kamu semua dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Nabi sambung lagi dalam hadis itu, sahabat tunggu apa dia? Man hafafa an mamluki ghafarallahu wa a'taqahu minan nar. Di sini kata Rasulullah, dan siapa-siapa yang ada pekerja-pekerja di bawah dia pada bulan Ramadan ini, haffafa, dia meringankan kerja orang bawah dia. Tak kira siapa lah ni saya sebut, saya sendirilah, saya pun tuan juga. Nak kata memang ada orang bawah kita kan. Siapa-siapa yang pada Ramadan itu dia meringankan beban kerja pada orang bawah dia, Allah Ta'ala sediakan apa? Wa taqahu minan nar, iaitu Allah Ta'ala lepaskan dia daripada belenggu api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahagian kita bagi Allah Ta'ala telah Nabi telah sebutkan di hujung Syaban untuk pakaian kita dalam dakapan yang mesra ini. Dan jaga 4 perkara kata Nabi. Dan pada bulan itu nanti wastakfiru, semua kena amalkan 4 perkara. Jangan dan perkara lagi sampai tak dapat amal 4 perkara. Nabi disebut 2 perkara ini kalau kita dapat amal terus menerus, ini kita akan duduk dalam ridha Allah. Tengok tawaran lagi. Tadi tak boleh beri berbuka, sahabat diberi peluang 3 pasal. 3 pasal itu insya-Allah dapat. Maka dalam keadaan kita melalui hari Ramadan, jangan sampai terlepas 4 perkara. 2 perkara ini kamu akan dapat ridha Allah. 2 perkara lagi tidak boleh tidak, kita semua Nabi sebut kamu semua hendak. Apakah 2 perkara yang untuk dapat ridha Allah? Kata Rasulullah, banyakkan ucap la ilaha illallah bulan Ramadan. Yang kedua, banyakkan beristighfar kepada Allah, banyakkan mohon ampun kepada Allah. Ini bulan mustajab doa ni. Hari-hari doa mustajab ni, hari-hari Ramadan. Banyakkan doa. Jadi, yang pertama apa tadi? Mohon, banyakkan ucap kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis disebut, banyakkan kata fa'akthiru syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, banyakkan beristighfar kepada Allah, banyakkan mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga,
Yang ketiga dan keempat, semua nak. Tak ada seorang pun dalam jemaah kita yang tak nak. Saya yakin semua nak. Apa dia? Mohon banyak-banyak syurga. Mohon syurga banyak-banyak. Mohon syurga sungguh-sungguh. Yang keempat, apa dia? Mohon jauhkan daripada neraka. Cukuplah 4 perkara ini Nabi tawarkan kepada sahabat ketika itu, dan jadi amalan kita. Inilah pakaian kita. Yang pertama, kalau kita nak rida Allah, maka banyak ucap la ilaha illallah. Kalau nak rida Allah, maka banyak beristighfar kepada Allah. Kalau hendak 2 perkara yang tidak boleh tidak, memang kamu hendak punya, apa dia? Mohonlah syurga banyak-banyak. Dan yang keempat, tak boleh tidak, kita kena mohon supaya jauhkan daripada neraka. Bila masa doa ni kita nak baca? Biasanya lah hari mustajab ialah ketika kita menghadap juadah berbuka, betul? Itu ialah masa-masa mustajab. Ajak anak ramai-ramai, kumpul-kumpul sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Sempurna dah amal hadis kita. Dah sempurna dah 4. Selalu kita baca lepas tarawih kan? Kita dah sebut tarawih itu dalam doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Cukup dah 2. Allah redha. As'alukal jannah, mohon syurga. Wa a'udzubika minan nar, jauhkan neraka. Cukup kan? 4 Nabi sebutkan dalam hadis. Okey. Tidak ada penutup kecuali penutup. Maka penutup hadis ini ialah man saqa iman. Siapa yang menghilangkan haus orang berpuasa, dia berbuka dengan hilangkan haus, kita beri dia minum, tak kira minum apa rupa. Saqallahu ta'ala bihaudi, kata Nabi. Orang itu nanti di yaumil akhirat akan Allah beri minum daripada air telagaku. Itu Nabi sebut, tuan. Man saqa iman, siapa yang beri minum orang yang berbuka puasa itu, dia cukup rasa lega dengan minum itu. Saqallahu ta'ala min haudi, Allah Ta'ala akan beri minum dia daripada air telagaku, kata Nabi. Apa telaganya? Telaga Kautsar. Dan Nabi sebut syarbatan, maknanya sekali saja dia minum, la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Sekali saja dia minum air itu, maka dia tidak akan haus selama-lama sampai dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi ajak lagi sahabat, apa nak buat lagi? Berilah berbuka orang berpuasa, walaupun cukup dengan minum air bagi orang tu hilang haus, dapat balasan, dapat minum air daripada air telagaku. Yang siapa minum sekali takkan haus buat selama-lamanya sampai masuk surga. Ya tuan-tuan sedang hadir dan hadirat dikasihi Allah Taala. Terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih. Saya diberi kepercayaan untuk panggil dijemput lagi ke HLHDN. Ya, tuan pengarah, saya mohon ampun segala-galanya daripada Allah Taala. Pada yang hadir mohon maaf. Mudah-mudahan di Ramadan yang penuh keberkatan, di Ramadan yang penuh dengan keaziman, di Ramadan yang penuh kesabaran ini, tuan-tuan, ya Allah Ta'ala letakkan kita dalam golongan orang yang sentiasa dalam redha-Nya. Mudah-mudahan itulah ridha Allah, itulah tambang kita untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf, selamat menjalani ibadah puasa, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sampai ke Syawal yang mulia, dan selamat sambut hari raya. Lama lagi kok dah sampai raya. Mudah-mudahan kita dalam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ni kita doalah. Kita semua ada hajat insya-Allah. Nanti masa saya sebut Muhammad, semua hajat lah insya-Allah. Ada perkataan sesampainya. Mohon panjatkan doa bagi keluarga staf pegawai yang mengalami masalah kesihatan ditimpa musibah. Yang pertama, Puan Mahrizan binti Ismail ditimpa musibah kerana ruang bilik rumah beliau mengalami kebocoran. Yang kedua, Encik Kahar bin Lamin, bapa kepada Encik Muhammad Nazim bin Kahar, telah dimasukkan ke hospital Muar kerana masalah kesihatan. Yang ketiga, Encik Supar atau Encik Sarpan bin Muhammad Siddiq, bapa kepada Puan Nurmiza binti Sarpan, telah dimasukkan ke hospital juga kerana masalah kesihatan. Yang keempat, Encik Muhammad Izwan Herudin sebagai pegawai telah dimasukkan ke hospital kerana menjalani pembedahan. Jadi insya-Allah kita semua ada hajat, kita semua ada niat. Andai kata saya terjumpa nanti, saya berhenti pada kalimah Muhammad, semualah lepaskan hajat dan niat yang saya sebut insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Subhanalladzi labisal azzi wa qala bih. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lah. Subhana zil manni wal fadl. Subhana zil izzi wal karam. Subhana zit tawul. As'aluka bima'aqidil arzi min arshika muntahar rahmah. Min kitabika wa bismikal a'zam. Wa jaddikal a'la. Wa kalimatika tammatil ammatil lati la yujabizuhunna barrun wala fajir. An tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kami semua ada hajat ya Allah. Kami semua ada niat ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alul lima yurid tawil a'marana wa sahhi ajsadina wa qadi hawaijana wa qadi hawaijana wa qadi hawaijana ya Allah. Kami ada hajat ya Allah, ada niat yang baik ya Allah. واكثر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة والبغضاء من بني آدم عليه السلام كلها من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.